Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Yang dikasihi dan hormati barisan kepimpinan Masjid An-Nur Tul Ipil, khususnya tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selayaknya kita sebagai hamba merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang telah menciptakan kita untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibadah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi sebagai bekalan untuk kita pulang ke alam yang kekal abadi, ini alam akhirat. Bila kita nak balik ke akhirat, kita perlukan bekal, kerana perjalanan ke akhirat ini perjalanan yang panjang. Bahkan di akhirat tu selama-lamanya. Maka kalau orang tu tak ada bekal, maka dia akan rugi. Bahkan dia akan menyesal sangat-sangat bila mana dia bangun di padang mahsyar, dia digolongkan sebagai ahli nar ataupun ahli neraka. Bila mana dia tergolong sebagai ahli neraka, maka dia menyesal sangat-sangat kerana kehidupan di dunia Allah bagi dia hidup 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tak memanfaatkan untuk buat ibadat. Sepatutnya kita mai ke dunia ni untuk kita buat ibadat banyak-banyak sebagai bekalan kita untuk kita balik ke alam akhirat. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah bantu kita untuk dapat mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni macam mana biasa kita akan baca kitab, iaitu lebih dari 1000 amalan sunnah sehari semalam. Kita sampai muka surat 79, iaitu kita masih lagi membicarakan tentang sunnah solat malam ataupun solat tahajud. Solat tahajud, solat malam ni banyak ibadah malam ni banyak. Bila kata qiyamul lail, atau bangun malam atau menghidupkan malam ni banyaklah.
amalan-amalan di antaranya solat tahajud. Banyak kelebihan tahajud ni sebenarnya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab disebutkan bahawa solat tahajud ini adalah solat sunat ya, yang cukup afdal untuk kita lakukan. Walaupun kita katakan waktu siang tu kita buat ibadat juga, tapi solat malam ni paling afdal lah. Sebab tu solat malam ni solat witirnya, solat tahajudnya, solat tasbihnya. Sebab ibadah malam ni mencabar kita sebenarnya. Siang mungkin kita buat qabliyah ba'diyah, tapi nak buat malam, nak bangkit, nak tidur dulu, nak bangun ni bukan senang. Dah tidur ni tuan-tuan, nak bangkit, Allahu Akbar. Kita boleh bangkit pergi bilik air kencing, tapi nak semayang Allah tak mampu kita. Kita boleh bangun kerana nak buat kerja-kerja dunia ni. Kita boleh bangkit kalau bos kita kata hang esok mai pukul 4 pagi kena ada pejabat ataupun kilang, kita boleh pergi. Tapi Allah suruh bangkit malam nak sembahyang tahajud, tak mampu kita. Walaupun ganjaran disediakan tu cukup mahal, cukup bernilai berbanding dengan nilai dunia ni, tapi kita sebab kita ni cinta dunia banyak, kita tak mampu nak bangun malam. Sama lah saya pun tak mampu istiqamah lagi pun. Kadang-kadang terlepas juga Allah, lemahnya kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan ulama kata waktu tahajud ni doa cukup dimustajabkan. Permintaan kita waktu tengah malam ni Allah dengar sangat-sangat. Bahkan ada hadis qudsi yang menceritakan tentang rahmat Allah turun pada tiap-tiap 3 suku malam pada langit dunia ni. Bukan sekadar bulan Ramadan kita kata malam Al-Qadar, tapi pada tiap-tiap malam Allah hantar para malaikat dia untuk mengaminkan doa-doa hajat-hajat kita ni. Tapi kita ni tak mampu nak bangun juga. Walaupun kita tahu kita ada macam-macam masalah, macam-macam kita punya perihal dunia yang kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita terlupa nak ngadu Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu malam ni, waktu tahajud ni, doa cukup dimustajabkan, doa cukup dimakbulkan. Sebab tu orang selalu buat hajat tengah malam, betul tak? Kan kita kadang-kadang minta tok guru yang buat hajat, dia buat hajat lepas tengah malam. Dia bangun, dia minta sembahyang sunat hajat, dia minta Allah Subhanahu wa taala. Kita pun kalau ada hajat besar-besar, bangun sembahyang hajat, buat 4 rakaat dan sujud akhir tu baca doa, baca tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 11 kali dalam sujud akhir tu, minta, lepas tu minta hajat apa kita ni, waktu tengah malam. Biasa lazimkan macam tu. Bukan tak boleh buat waktu lain, boleh buat, tapi lebih dimustajabkan pada waktu tengah malam. Tapi kita kadang-kadang macam itulah, lemahnya kita. Bahkan ulama kata juga sembahyang malam ni juga memberi ketenangan jiwa. Bila kita sembahyang malam ni, jiwa kita tenang. Waktu malam cuba tengok orang yang ada masalah, bila dia bangun mengadu, berbisik-bisik dengan Tuhan. Bangun waktu malam sembahyang tahajud, merayu dengan Tuhan, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni hamba-Mu yang lemah, aku hamba-Mu yang dhaif, ya Allah, aku datang padamu, ya Allah, menyembah-Mu, ya Allah, aku basuh kaki rahmat-Mu, ya Allah, aku minta ampun padamu, ya Allah, dosaku, ya Allah, melaut luasnya, ya Allah, dosaku, ya Allah, macam pasir di pantai, ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Kita merayu dalam nada yang cukup, kita dalam keadaan kita munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cakap dengan ayat mata meleleh. Sebab kita tengok biasa hamba-hamba Allah yang Allah pilih dia, dia bangun tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar kisah bagaimana seorang lelaki pada zaman Nabi Musa AS kan, ketika mana dia meninggal dunia, orang melempak dia dalam lembah. Orang lempak dalam lembah kerana orang anggap dia ni jahat sangat-sangat. Tapi Allah firmankan Nabi Musa untuk pergi kutip dia, sempurnakan mayat dia, seperti mana orang yang hebat kerana dia walikun, Allah Ta'ala kata. Nabi Musa pelik, apa amalan lelaki ni sampai orang semua anggap dia jahat, sampai dia mati orang lempak, orang tak bumi dia dah, orang lempak dia dalam lembah saja. Tapi bila mana disiasat, ada 2 benda dia buat. Yang pertama ialah dia cukup meraihkan para ulama. Dia jahat, memang dia kaki mabuk, dia kaki betina, macam-macam maksiat dia buat, tapi hidup dia kadang-kadang bila mana ulama mai, dia raih sungguh, dia tinggal dengan kawan-kawan yang jahat tu, dia akan pergi raih para ulama zaman Nabi Musa AS. Yang kedua, dia waktu malam dia menangis, dia bangun tengah malam, dia semayang malam, dia menangis dengan Allah, dia mengadu, ya Allah, wahai Allah, aku tak mampu nak melawan hawa nafsuku, ya Allah,
Aku jahat ni kerana apa? Kerana aku kalah dengan nafsuku, ya Allah. Sebab tu hari ni aku menangis, aku minta ampun denganmu, ya Allah. Rupanya malam dia bangun tu, Allah ampun seluruh dosa dia. Maka Allah, bila mana Allah ampun dosa dia, dia mati tu, mati dengan keadaan dia menjadi wali Allah Subhanahu. Pada pandangan mata manusia, dia orang jahat. Tapi pada pandangan mata Allah Subhanahu, dia adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu lagi, tuan-tuan. Yang kita anggap kita ni hebat, boleh main masjid, sembahyang tahajud banyak, boleh main jemaah, kita kata kita hebat, tak tahu lagi. Sebab orang yang paling hebat ni apa dia? Nabi kata apa? Khairun nas anfa'umul linnas. Sebaik-baik manusia ni ialah yang paling banyak manfaat pada manusia yang lain. Kita jangan anggap kita kata hebat dah, kita belum lagi. Maka waktu malam ni ialah waktu kita nak dapat ketenangan jiwa. Sebab tu orang putih, tuan-tuan tengok orang putih, dia buat banglo lautan, dia dapat ketenangan jiwa dia macam tu. Dia suka duduk seorang-seorang, dia nak bersendiri, berkhalwat, berkhalwat seorang-seorang. Dia malah seronok dengan bunyi bunyi hutan tu, binatang. Kita bunyi takut, bunyi apa ni Saya biasa balik subhanallah, balik daripada Kelantan, hantar anak mengaji Terengganu, ngaji di Terengganu. Bila naik Banjarati Wangsa tu ke 10 malam, Allah buka cermin, dia bunyi macam-macam. Mula masa tu fikiran kita fikir macam-macam kan. Waktu tutup cermin balik semua tak dengar lah. Waktu tu kita naik sampai turun dengan gerik ni, ayat kursi ni tak tahu berapa kali baca dah kan. Pasal dah ke 11-12 malam ni sunyi kadang kita sangat dah. Tu mata terang menerang kan. Waktu fikiran tu macam-macam kita fikir. Tapi orang yang hebat-hebat, dia seronok seorang-seorang, dia seronok duduk munajat, dia seronok duduk berkhalwat seorang-seorang. Saya baru ni ada seorang sahabat saya, orang kata dia ni tak apa nak betul. Dia main dusun saya lah, dia main dusun, sembang dengan ustaz saya ni, Allahu Akbar, Allah uji macam-macam lah. Tapi alhamdulillah, saya biasa berkhalwat merata tempat ustaz saya pergi duduk suluk dia dah, suluk. Tapi Allah uji dia macam-macam. Tapi hari ni ustaz nak cerita kat ustaz lah. Kadang-kadang waktu saya dapat tu, kadang saya nampak benda pelik-pelik dia dah. Tapi orang dia memang orang hebat lah, orang baik, orang bagus, orang yang cukup jaga. Tapi dia seronok, dia cukup seronok pergi duduk kat air terjun, zikir banyak-banyak kan, macam tu, duduk seorang-seorang, macam tu, dia macam tu. Tapi kita lah nak duduk seorang-seorang malam-malam pakai takpi lah. Nak pergi duduk 300 kaki, malam ni hampir duduk 300 kaki, pergi duduk wirid air terjun tak pergi kot. Dia duduk ingat macam-macam. Tapi orang yang hebat-hebat dia suka macam tu, duduk dekat, dia buat pondok kan. Kalau tuan-tuan pergi naik Gunung Jerai, pergi naik Gunung Jerai, bukan orang yang orang jenis yang hak merapu ni, yang pergi Noriko, bukan, yang pergi duduk suluk ni. Saya jumpa tu, saya naik Gunung Jerai, jumpa orang Pahang, dia main duduk, dia buat pondok kecil, beruzlah, beribadah, berkhawat di Gunung Jerai tu, beribadah, zikir banyak-banyak, zikir. Masya Allah subhanallah. Kita tak mampu lah, kita nak pergi duduk seorang-seorang, kita fikir macam-macam. Dia main fikiran tu lagi dia main macam-macam lah kan. Kita tak mampu lagi. Waktu malam tak boleh masuk lautan, kita buat di rumah dah. Bangkit pukul 3-4 pagi tu, sebelum subuh sekurang-kurangnya sembahyang, kita akan dapat ketenangan jiwa, insya-Allah. Jiwa ni tenang bila kita ingat Allah Taala banyak-banyak. Sebab apa? Quran kata apa? Ala bi dzikri tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd 2:28. Allah Taala kata hanya ingat Allah saja hati akan tenang. Sebab tu orang yang ahli zikir, dia zikir banyak, dia ingat Allah banyak-banyak, pasal dia tahu bila ingat Allah Ta'ala hati akan tenang. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak, kamu akan beroleh kemenangan. Kita akan dapat lawan hawa nafsu kita. Kita ingat Allah Ta'ala banyak-banyak, zikir banyak-banyak, selawat kat Nabi banyak-banyak, insya-Allah. Bangun malam tahajud. Bahkan bila kita bangun malam, kita rasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita taqarrub ila Allah. Sebab tu kalau kita tengok orang kasih-kasih Allah, bangun malam tak tinggal. Mereka mewajibkan diri mereka. Mewajibkan, bukan pada orang lain, mereka wajibkan diri mereka untuk bangun malam. Saya teringat tuan guru kita ialah Tuan Ibrahim Taman, kata apa? Bagi pejuang-pejuang Islam, dia mesti mewajibkan diri dia untuk bangun solat malam. Kerana orang berjuang Islam ni, kalau dia tak bangun malam, dia tak ada kekuatan. Kita ingat balik kisah Sayyidina Umar Al-Khattab kan. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia nak bawa perang para sahabat, dia kena dia pesan para sahabat balik untuk tengok balik solat malam.
Nak tengok balik siwak. Ni perang tak menang-menang ni pasal apa tak menang? Bila cek-cek balik kerana mujahidin ni dah tinggalkan siwak dan solat malam, maka suruh buat balik. Kita baca cerita Sultan Al-Fatih kan, mereka nak pergi perang ni semua yang bangun malam. Yang mana kemah yang gelap dia tak bawa pergi perang. Pasal apa? Dia nampak tak boleh menang. Tak boleh menang. Yang mana bangun malam, yang buat qiyamul lail, dia bawa perang. Membangun, itu senjata rahsia orang Islam. Senjata rahsia. Orang lain tak boleh buat. Kita orang mukmin, insya-Allah. Kalau kita pejuang, kalau kita ni pejuang, kita kena wajibkan kita untuk bangun malam. Kena bangun malam. Allah Ustaz, saya malu mengaku pejuang Ustaz, tak mampu lagi. Pelan-pelan lah. Tak mampu pelan-pelan. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Itu cerita dia. Agama ni senang ya. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita boleh rasa mampu nak buat, sila buat. Macam tu. No? Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, makna tahajud malam ni untuk kita rasa hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tahu bahawa orang yang rajin tahajud malam ni memang dekat dengan Allah Taala. Dia buat banyak amalan sunat. Kan kita tahu hadis kursi cerita tentang bagaimana orang yang buat ibadah nawafil, ibadah-ibadah sunat ni. Dalam hadis kursi kata apa? Bila mana dia buat amalan sunat ni, buat amalan fardu ni, maka telinganya akan jadi telingaku, kakinya akan jadi kakiku, pandangannya jadi pandanganku. Ni Allah Ta'ala sebutlah hadis kudusi. Mana hebat. Tapi kita nak ibadah malam ni bukan senang, tuan-tuan. Dan kalau kita dah biasa buat, tertinggal dan tinggal nak buat balik payah. Tu cerita dia. Dan kita biasa buat sedap, lazat, kita payah nak tinggal pula. Macam tu ibadah ni macam tu ya. Kalau kita biasa buat sedap, dah rasa lazat dah, payah tinggal. Tapi dan tertinggal balik, Allah nak buat balik rasa mujahadah lah tuan-tuan. Susah nak buat balik. Kita macam solat jemaah macam tu sama Kalau kita tak ambil jemaah masjid lama tuan, dia payah nak ambil balik Tapi kalau kita dah biasa buat duk ralik-ralik lama, kita jadi sayang nak ambil tinggal jemaah ni. Seronok nak ambil sembahyang jemaah di masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan ulama kata diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang rajin tahajud malam ni banyak keistimewaannya. Di antaranya Allah bagi pada dia bentuk-bentuk duniawi kat dia. Allah bagi bentuk-bentuk doa dia mustajab. Allah bagi karamah maknawiyah kat dia. Karamah maknawiyah macam mana? Dia bercakap apa malam, cakap apa pun dengan manusia ni, dia jaga, dia jaga. Bahkan Allah bagi doa dia mustajab. Dia bagi kadang-kadang dia buat benda apa pun, Allah pimpin dia. Allah pimpin dia. Ini istimewa lah. Sebab tu kita tengok orang yang nak jadi kasih-kasih Allah ni, orang tu banyak ibadah malam. Ibadah malam. Kita kata pergi ziarah tok guru alim-alim, mereka mewajibkan diri untuk bangun malam. Mereka bagi masa untuk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bagi masa untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang tanya orang rapat-rapat depa, anak murid depa sebagainya. Anak murid-murid depa cerita tentang perihal guru mereka. Tentang kisah guru mereka ni bangun sekian-sekian masa. Kan tok guru ni kadang buat ibadat di pondok. Waktu saya mengaji tu, tok guru saya sendiri pun kadang dia pukul 3 pagi dia bangun dah pergi di musalla. Kami kadang dia panggil sekali kami pergi buat tahajud malam sekali. Tapi kita waktu malam 17 tahun ni macam tengah ni lagi bukan nak pergi tidur. Duduk tangan tiada tu dia ada lena lagi. Tak mampu kita, tak mampu macam mana guru yang alim-alim ni macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan orang yang rajin ibadah malam ini, rajin solat tahajud malam ini, akan mendapat pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu. Allah bantu dia. Allah bantu dia. Setiap urusan dia di dunia ni, Allah bantu dia. Dia terhindar sebab kaslan. Dia terhindar bila kita rajin bangun malam, kita terhindar sifat malah. Kaslan. Kita ni kadang malah. Tapi bila orang rajin tahajud malam, terhindar sifat malah. InsyaAllah. Sebab Nabi ada sebutlah hadis tentang benda ni. Kita bangun malam, kita akan terhindar sifat malah. Kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah permudahkan kita waktu hisab, Allah permudahkan kita waktu berada di alam barzakh, macam-macam lagi. Bahkan kita akan mendapat menewaskan gangguan dan godaan syaitan. Orang yang tahajud malam, dia akan tergolong sebagai orang yang mahfuz. Dia bukan maksum tapi mahfuz. Dia terpelihara daripada gangguan syaitan. Allah jaga dia.
Dia tahu yang ni bisikan syaitan, yang ni bisikan malaikat, yang ni bisikan nafsu, yang ni iman yang suruh buat macam ni. Dia boleh dengar, dia boleh tahu. Kita ni tak mampu. Kadang kita rasa kita ni buat, Allah tersilap dah ya Allah. Aku buat benda tak kena ni, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kadang kita buat ibadat, kita termasuk dalam golongan yang riak. Kan? Kita tak perasan kita riak. Kadang-kadang kita bila terlibat dengan riak ni, kita kena ain. Ain ni apa dia? Penyakit. Kadang-kadang bila orang puji kita ni, kalau tuan-tuan bersembang dengan orang yang terlibat dengan perubatan Islam, mereka akan cerita tentang ain. Tuan-tuan boleh tengok video YouTube ada tentang ain ni. Ain ni ialah kita kena macam panahan syaitan. Kita kena macam panahan syaitan atau panahan jin. Yang kadang-kadang berlaku kita tak perasan. Contohnya kita baru beli kereta. Bila kita beli kereta, orang puji kita, kereta lawa lah. Color kereta macam baju yang pakai hari ni kak. Kita waktu tu berumah terlupa kita nak puji Allah. Bismillah, Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Kita terlupa nak puji Allah Ta'ala. Kita rasa kita punya. Waktu tu bila kita naik kereta tu, kita terlupa Allah Ta'ala punya kita ni. Kita rasa kita punya kereta tu. Allah, kita kena ain, lepas tu accident. Kena accident. Berlaku tuan-tuan, banyak berlaku kes-kes macam ni. Bahkan ada ulama-ulama dalam perawatan Islam ni cerita tentang kita ni yang kena ain ni tuan-tuan. Kadang-kadang orang puji kita. Kita ni handsome lah. Kita terlupa handsome tu Allah bagi kita. Hang ni masak sedap lah. Hang ni kemah lah hang ni. Kita terlupa nak puji Allah Ta'ala. Kita terlupa balik nak kata la haula wala tu. Kita terlupa. Kita dah rasa kita handsome, kita rasa kita lawa, kita rasa kita pandai masak, kita rasa kita hebat lah. Terkena ain. Yang kita bimbang sekali, yang kena ain ni kadang-kadang dalam sekelip mata dia mengubah hidup kita. Bahkan ada ulama kata, ada manusia yang kena ain ini, bila mana contoh orang puji dia, kata dia ni umur 70 sihat, kita pun terlupa nak puji Allah Ta'ala. Kita terlupa kata alhamdulillah, aku rajin exercise, aku rajin makan herba-herba tu, aku sihat. Kita pun rasa macam tu. Boleh kena semalam ya. Malam tu tidur, dia rasa sakit dada. Esok awak aku pelik rasa ni. Pergi cek doktor kata jantung pacik berlubang lah. Dalam semalam ya. Ni saya kena ain ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube ada dalam benda ni cerita bab ain ni. Kita sebab tu nak jaga ni bisikan syaitan bukan senang. Sebab syaitan dia berjalan dalam darah kita. Sebab tu kita kena rajin baca ta'awuz. Rajin ta'awuz, minta a'udzu kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Minta lindung Allah SWT sangat-sangat minta. Pasal kita ni takut dengan benda-benda macam ni. Takut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu, maka orang yang rajin tahajud malam, maka dia dapat bezakan yang mana godaan syaitan, yang mana bisikan syaitan, yang mana gangguan syaitan, insya-Allah. Lepas tu cuba tengok orang yang perubatan Islam, kalau kita sakit dia suruh kita bangun tahajud malam. Pak cik, malam ni pak cik bangun tahajud buat solat hajat, buat solat tahajud, pak cik buat solat taubat. Lepas tu dia bagi amalan. Contoh dia kata, pak cik ni saya bagi amalan boleh Dia kata boleh tak? Pakcik nak tidur, pakcik baca Bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, insya-Allah. Sebab ada riwayat yang Nabi suruh buat macam tu kat sahabat, 1000 kali dengan izin Allah kan. Ada orang mungkin dia tengok perawat ni kata, pakcik nak tidur malam, pakcik baca ayatul kursi 70 kali, mungkin macam tu. Kita kata berat, tapi itulah perubatan Islam, nak merubat jiwa roh kita yang sakit. Sakit. Saya tak langsung kita berzikir dah, kita baca Quran dah situ tu. Masya-Allah, subhanallah. Sebab tu perubatan Islam cantik. Perubatan Islam ni dia bentuk ruqyah. Bentuk makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan bomo sebagainya. Dia kata ni yang sekarang piwang ni ada tanah tanam, dia kata jiran sebelah hang buatlah macam-macam tuan. Lepas tu kita berkelahi masa muka habis. Pasal apa? Percaya sangat bomo tu kata, lingkup. Habis adik-beradik bergaduh. Jadi tuan-tuan, saya jadi imam masjid kadang-kadang macam tu lah. Dia main mengadu kat kita, dia kata, Ustaz tolonglah saya nak buat macam mana ni, kata Ustaz. Saya kata, pasal apa? Keluarga saya ni jadi porak-poranda Ustaz. Pasal apa? Tak porak-poranda macam mana Ustaz? Anak menakan, tuduh mak menakan buat bomo kat kami ni tak? Kat keluarga kami ni tak? Mak menakan tak tahu cerita apa Ustaz. Tiba-tiba mak menakan tu main-main
Terus anak menakan ni sering, maklumlah punya pasal kami jadi menjadi sakit ni semua. Tu tak pasal-pasal. Kau tu tahu alam bertuduh aku macam ni, aku tak tahu. Sedangkan orang tua tu punya bagus apa, tak tahu cerita apa. Pasal inilah bomoh. Dan cek balik kata bomoh mana, dia kata nuduk sekali-sekali ustaz. Apa dia? Peluk pendek semayang pun tak bomoh tu pun. Allahu akbar. Percaya. Percaya. Tu. Bila mana kes ni bawa pada Pak Sumat, seorang alim, orang Fatani, dia kata apa? Dia kata sebenarnya dua-dua tu yang pergi bomoh pun tak betul, yang sakit tak betul. Yang sakit tu dah laduk kat dia jin 50 ekor, pergi tak semayang pula 100 ekor jin lagi menduk kat dia atas. Lepas tu pergi duk tokok dengan jin bomoh tu lagi pula, elok dah atas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tahajud malam ini dapat mencegah ditimbak dosa dan dapat menghindari penyakit. Memang pun. Kita yang rajin tahajud malam tuan-tuan, insya-Allah kurang, bukan tak berdosa, kurang buat dosa. Kita sayang ibadat kita ni, sayang. Kita bangun malam dah menangis, teriak minta ampun semua. Kita teriak, ya aku tak maulah buat dosa ya Allah. Aku buat ibadat sayang, ya Allah rugi aku buat ibadat ni. Insya-Allah Allah jaga kita. Kita pun dapat jaga. Pandangan mata kita dapat jaga. Allah bagi satu halangan untuk kita tak terlibat maksiat. Allah bantu kita untuk tak terlibat maksiat. Bahkan juga kita dapat menghindari penyakit lahiriah. Sebab tu saya teringat kalam Syekh Zainal Asri, dia kata apa? Barang siapa yang nak ubat sakit lahiriah, rajinlah solat malam. Sakit lahiriah ni apa dia? Sakit fizikal kita lah. Kan? Sakit kanser, sakit migraine ke, sakit-sakit lahiriah kita. InsyaAllah dengan izin Allah dia akan dapat sembuhkan sakit kita. Kalau takdirkan izin Allah, insya-Allah sembuh. Ubat bangun malam. Itu ubat paling mujarab. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi lebih disiplin dalam melakukan tugas kita seharian. Orang yang rajin tahajud malam, dia akan disiplin dia dah. Dia akan rajin buat ibadat, dan bahkan rajin dengan tugas-tugas kerja dunia ni, dia rajin. Dia disiplin elok-elok. Kita ni Allahu akbar belum lagi sampai tahap tu lagi. Bahkan juga bagi orang yang tahajud malam, Allah akan mempermudahkan dia untuk mendapat ilmu dan memahami akan ilmu yang dia belajar. Sebab tu tuan-tuan, budak-budak yang ngaji pondok diajak untuk bangun malam. Kadang-kadang tok guru saya gerak mengaji tengah malam. Pukul 3 pagi tok guru gerak bangkit mengaji tengah malam. Sembahyang tahajud semua mengaji sampai subuh, kuliah sampai subuh. Tu kita tak buat lagi no. Buat apa orang nak ada tak. Kalau buat kuliah pagi tak ada orang kata ustaz. Sedangkan sebenarnya kita buat kuliah dalam satu hadis Nabi kata, barang siapa yang belajar satu bab dari ilmu pada pagi-pagi dah mengaji bab satu bab dalam ilmu, maka Nabi kata seumpama dia solat sunat 100 rakaat. 100 rakaat. Kita larang solat sunat 100 rakaat. Tak larang kita. Sebab tu bagus masjid ni ada kuliah subuh. Ada buat kuliah subuh. Pagi Ahad ke pagi Sabtu buat kuliah subuh. Sebab kuliah subuh tu hebat. Kita duduk dengan kuliah subuh sampai terbit fajar tu. Sampai terbit fajar, ustaz tu kuliah sampai fajar. Kita dapat pahala macam haji dan umrah duduk dalam masjid tu. Subhanallah. Hebat. Bahkan Nabi sebut hadis yang sahih tentang siapa yang bercakap bab agama, bab ilmu, satu bab ya. Memang ustaz cerita bab tu ya, tak tahu habis. Satu macam mana tahajud, satu bab. Cakap pagi-pagi bab satu bab ilmu, maka seumpama dia solat sunat 100 rakaat. Tu orang yang mendengar kuliah. Masya-Allah. Kita nak sembahyang tarawih 20 rakaat pun kata ya Allah tamana surah 8 rakaat lah. Macam tu keadaan kita ni, Allah nak cari sikit. Nak sembahyang ba'diyah qabliyah pun tak larat, qabliyah ba'diyah pun tak larat. Bukan banyak 2 rakaat tak mampu kita. Nak buat 100 rakaat lagilah cabut lutut dia tahu Ustaz. Tak mampu. Bahkan Nabi kata lagi, barang siapa yang mengajarkan, ni untuk guru lah pula, yang mengajarkan satu bab, pagi-pagi mengajar satu bab agama lah, seumpama solat sunat 1000 rakaat. Dia. Kita boleh juga, boleh kita dapat ilmu ni. Pagi-pagi dia sembang kedai kopi, dia sembang merapu, kita cerita pagi tu, dia semalam Ustaz Syamsul cerita sekian. Kita sambil-sambil duduk makan kena rocanai ya. Kan? Saya sembang kata semalam cerita bab tahajud. Kita lah tahajud malam ni sebenarnya kelebihan sekian-sekian. Kita teringat balik. Dah tak boleh cerita semua, cerita 3-4 jadi ya. Kita satu bab dah dapat tahajud.
Masya Allah, bukan duduk di masjid dah, duduk di kedai kopi. Kita boleh dakwah, kita boleh cerita bab agama dah. Masya Allah. Ha? Pagi subuh tu, janganlah sembang merapu. Pagi-pagi subuh tu duduk kedai kopi, boleh sembang dah bab agama. Cerita bab agama. Ni cerita cantik lah, agama Islam ni cantik. Sebab agama ni bukan nanti kita ada hebat di kutuk guru dah. Kita sampaikan balighu anni wala ayat. Sampaikan dari walau satu ayat. Mari kita hari ni sampaikan. Pi makan di kedai kopi, sembang dengan kawan-kawan bab agama ni. Ha? Tak apa lah, insya-Allah pelan-pelan lah, no? Tak salah bagi padu sangat lah. Kita masing-masing ringan-ringan, santai-santai kata. Sembang-sembang sikit bab agama ni, pelan-pelan insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana kita bangun tahajud malam ini? Ilmu kita mudah dapat. Ilmu kita mudah dapat. Kalau kita contohlah, saya ni ustaz macam mana nak belajar, tak boleh dah, tak dapat dah, tahajud malam. InsyaAllah tahajud malam. Saya ni ustaz, saya mengajar satu tempat, cerita tempat benar lah. Ada seorang abang tu yang dia memang Quran fil lah. Quran fil. Saya kata abang, cuba bangkit tahajud malam mengadu Allah Ta'ala. Sebab saya tak mampu, saya kata. Saya boleh cerita ya bagi kita, abang boleh dengar macam ni, boleh buat, tapi abang bangun tahajud minta Allah Ta'ala. Lah ni tuan-tuan hebat, dia baca Quran pandai. Pasal dia sungguh-sungguh. Manjadda wajada, kan? Siapa sungguh-sungguh dia dapat. Dia sungguh-sungguh bangun mengadu, ya Allah ya Tuhanku, aku tak boleh baca Quran, ya Allah tolonglah Allah, bagilah aku kekuatan untuk baca Quran, ya Allah. Ya Allah bagilah lidah aku boleh baca Quran, ya Allah. Menangis Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Allah bagi. Ud'uni istajib lakum. Mintalah padaku, nescaya aku perkenankan. Minta. Tapi kita tak minta, tak boleh baca Quran, tak minta pun, tak mengadu Allah, tak menangis pun. Tak boleh, ya Allah aku dah 56, ya Allah pas tolong, ya Allah bagilah dengan rahmat kasih-Mu, ya Allah bagilah aku boleh baca Quran, ya Allah. Menangis, selalu minta, Allah akan bagi insya-Allah. Tapi kita tak menangis pun. Kita menangis tengok Ustaz dah boleh menangis. Tengok Ustaz dah menangis, tapi nak menangis malam, nak menangis pasal tak boleh belajar agama ni susah. Tapi kalau kita boleh buat tentang bangun, pasti kita rasa sayang baca Quran ni, sayang. Tambah tengok kuliah Ustaz Dasuki, no? Orang tak baca Quran ni rugi sangat-sangat. Quran beri syafaat kita waktu kita bangun ni pada mahsyar. Quran tolong kita waktu kita berada di alam barzakh. Tiba-tiba Allah tak bagi lidah kita baca Quran, Allah tuan-tuan, sayang sangat. Bangun ngadu Allah Ta'ala. Sebab Tok Guru ni takat boleh sampai macam ni lah. Boleh cerita ya, boleh ajak, tapi yang nak bagi faham, yang nak bagi boleh, yang nak bagi dapat ilmu, Allah Subhanahu wa taala. Ngadu Allah Ta'ala. Insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bangun malam ni dia tak tersenarai, terkeluar daripada catatan sebagai orang yang lalai, golongan yang ghafilin, golongan yang ghaflah, golongan yang Allah kata wala takum minal ghafilin. Jangan kamu jadi orang lalai. Siapa bangun malam ni insya-Allah tak bangun orang lalai. Kita memang lalai ya. Lalai kita akui kita ni lalai, ya Allah, ya Allah aku ni lalai denganmu, ya Allah. Orang-orang hebat-hebat tuan-tuan, dia tak ingat Allah satu saat, dia rasa dia kafir dengan Allah Ta'ala dah. Orang yang hebat-hebat dah, dia lalai dengan Allah Ta'ala, dia rasa berdosa dah. Dia tak aziahkan diri dia dah. Dia tak azah diri dia, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, aku ni tak ingat Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim. Dia rasa bersalah. Tapi kita boleh tidur daripada pukul 10 malam sampai azan subuh. Subuh pun tak mangkit lagi pun, boleh tidur lalai. 7.30 lagi boleh mangkit, baru boleh mangkit. Allahu akbar. Betapa lalai kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang tak, orang-orang alim, yang depa tak bangun malam, depa akan pagi tu mereka akan kifarahkan diri depa. Kifarah macam mana? Kadang dia pergi kedai, dia tengok ada makcik tu beli nasi lemak kan. Adik kira sekali nasi lemak makcik tu, dia kata dia teringat nak tebus balik kesalahan dia semalam. Dia kata kira sekali saya bayar dia buat sedekah, dia pergi market, dia tengok jiran dia beli ikan ke apa, dia tolong bayar. Tuan-tuan ni kadang-kadang malu tuan. Saya sendiri pun kadang jumpa orang alim, orang alim bukan tak saya sangka baik lah. Kadang-kadang kita main singgah nak beli ikan, tiba-tiba dia bayar kat kita dah. Dia orang alim, orang hebat kat kita lagi, tapi dia bayar siap dah. Dia kan kita kata Ustaz, dia kata tadi Ustaz Pakcik tu bayar lah, kata subhanallah. Dia bagi-bagi sebab tu Ustaz, tu guru kita tahu, tapi orang yang jual dia tak tahu. Kita beli, dia bayar lah. Masya Allah, alim macam tu tuan. Dia pun macam sifat dia macam tu. Dia pun pemurah. Kadang dia pun niat tu nak tebus dosa dia pun. Sebab dia pun bukan buat dosa besar, bukan dia buat, dia pun salah, rasa bersalah, tak bangun malam, tak bangun malam ya.
Rasa bersalah tak bangun malam ya tuan. Allahu akbar tuan. Kita nak duduk makam tu belum lagi. Kita tak rasa bersalah pun tak bangun malam. Ceritalah macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i baru tengok betih ya. Baru tengok betih perempuan. Tu yang keluar hilas tu tuan. Kita tengok betih Allah perkara yang tak ada masalah apa, tak ada pun istighfar pun tak. Tengok mata subhanallah je dah, rezeki dah. Kan? Allahu akbar. Belum lagi makam kita ni tuan. Maknanya orang yang tahajud malam ini, dia terkeluar ataupun tak dicatat sebagai orang yang lalai. Subhanallah. Kita mudah-mudahan kita Allah pimpin kita, minta kita yang boleh bangun malam. Bahkan juga dihormati bersekadar dijauhi daripada hasad dengki manusia. Orang yang bangun malam ini dihormati. Memang ada hadis Nabi SAW yang cerita tentang orang yang sembahyang malam ini, dia akan dimuliakan oleh masyarakat. Kita dengar hadis waktu mana Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nabi sebut ada 4 benda Nabi kata yang kita kena buat. Apa dia? Di antaranya Nabi kata afshus salama bainahum. Hendaklah kamu tebarkan salam di antara kamu, ma'arafta, walaupun kamu tak kenal, tebarkan salam. Yang kedua Nabi kata apa? Wa utimu ja'i, jamulah orang yang lapar makan. Jamu apa? Kalau Nabi kata kalau kamu nak dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nak dimuliakan oleh masyarakat, buat benda ni Nabi kata. Yang ketiga Nabi kata watasilah rahimah, hendaklah kamu hubungkan tali silaturahim. Hendaklah kamu hubungkan tali silaturahim. Mana macam tu Nabi ajak kita. Yang keempat Nabi kata apa? Salatul sunyam, bangun sembahyang malam waktu semua orang tengah tidur. Kan, waktu orang tengah tidur tu bangun tahajud malam, maka kamu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, akan dimuliakan oleh masyarakat manusia ni. Ada hadis Nabi SAW. Kita pun buatlah tuan-tuan. Tu kata tadi, tak boleh buat tiap-tiap hari, buat 2 hari sekali no. Tak boleh buat 2 hari sekali, 3 hari sekali. Tak boleh buat 3 hari, 4 hari sekali. Tak boleh buat seminggu sekali no. Allahu akbar. Macam tu. InsyaAllah azam tu ada, azam. Niat-niat tu ada. Nak tidur malam lagi, dah baca zikir semua, niat lagi, ya Allah, permudahkan bagi aku untuk tahajud malam, ya Allah, permudahkan bagi aku, tolong ya Allah. Sedap pukul 5 awal lagi tak apa. Tu kita awal lagi tak apa lah awal. Entah tak azan awal lah tak gerak aku tadi, marah bini dah. Bini kita tak gerak, jangan bini tak gerak dah, berapa kali gerak dah abang ni, tak bangkit-bangkit. Macam tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dan rezeki yang melimpah dan berpanjangan. Subhanallah. Orang yang rajin tahajud malam ni rezeki dia murah. Rezeki dia murah, masya-Allah. Rezeki dia murah, subhanallah. Bahkan Allah permudahkan urusan duniawi dan ukhrawi dia, permudahkan. Rabbi yassir wa tu'assir, Rabbi tammi bi khair. Kita minta doa dah. Tapi bila kita tahajud malam, maka Allah akan permudahkan bagi kita, subhanallah. Allah akan permudahkan bagi kita. Urusan kita Allah permudahkan. Rezeki kita Allah akan bagi rezeki yang kadang-kadang kita tak jangka, subhanallah. Pergi makan kedai, beli dengan nasi lemak, beli 10 bungkus, kita niat nak kenuri kat orang. Kita beli 10 bungkus, nak tengah nak bagi kat mak 3 bungkus, sekejap nak bagi jiran tu 2 bungkus. Kita makan nasi lemak, tu makan nasi lemak dah, suruh tukar kedai bungkus. Elok nak pergi bayar, dia ada orang bayar dah tadi. Bayar dah. Ya Allah, siapa bayar? Tak tahu, dia tahu. Saya pun tak tahu. Bayar dah. Dia bayar tu kedai, kata subhanallah, ya Allah. Kita niat tu dah Allah permudahkan dah. Masya-Allah, subhanallah. Kan? Kita pergi urusan dunia pun kita Allah permudahkan. Kita ya Allah, kan kita baca kadang-kadang benda-benda macam ni berlaku pada orang yang kadang dia tak jangka pun. Benda ni khawariqul adah. Benda-benda mencari adat. Kita rasa macam ni tapi Allah bagi macam ni. Macam saya baca tu kes tu, dia tolong orang tolong tu budak muda kan, yang motor budak-budak tu terpecah kan. Bila terpecah, dia tolong budak tu bagi duit suruh pergi repair motor sebagainya. Dan dia kata tanya abang semua, dia cerita pasal nak pindah rumah sebagainya. Budak tu tolong semua, subhanallah, sampai dapat diskaun sebagainya. Allah permudahkan urusan dia, masya-Allah. Kita macam tu. Kadang benda ni berlaku kita. Kita cari orang nak tebah kebun kita, tak. Dengan sebab kita ni bangun tahajud malam, Allah permudahkan, senang dapat pula dengan bayaran cukup luar biasa murah, subhanallah. Ini berlaku. Allah tolong.
Ya Allah, kita rasa malu Allah Ta'ala. Kata kita fikir, ya Allah, kalau nilai ibadat aku ni, Allah tak layak kau dapat benda ni, ya Allah, tapi engkau bagi, ya Allah, subhanallah, ya Allah, subhanallah. Bahkan orang yang rajin tahajud malam, dia akan jadi orang kekasih-kekasih Allah. Itu dia. Allah akan sayang ke dia, subhanallah. Nanti kita baca ni, tak apa, kita bagi semangat sikit, bagi semangat untuk tahajud malam ni. Mana kita, bila kita bangun tahajud malam, Allah akan sayang kita ni. Kita akan digolongkan sebagai awliyaullah salihin. Memang. Tapi nak buat tu susah tu. Memang nak buat nak susah. Memang susah nak buat. Tapi bila kita dah lazim, Masya Allah, subhanallah, kita rasa kemanisan dia. Kemanisan dia. Allah, bila kita bangun tahajud malam, kita makin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin dekat. Allah sayang kita, tuan. Bahkan bila satu benda lah, bila Allah sayang, kadang-kadang Allah uji kita. Ujian-ujian inilah yang nak mengangkat darjat kita. Ataupun Allah nak kafarah dosa-dosa kita. Bila Allah sayang ni, ikutlah. Allah nak bagi macam mana? Kadang Allah bagi bentuk nikmat, kadang Allah bagi bentuk ujian-ujian kesusahan. Allah sayang kan? Ujian Allah akan bagi. Nak darjat, angkat darjat, Allah akan bagi periksa kat kita. Ujian-ujian. Yang mana ujian-ujian tu makin mendekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kita makin merayu. Bila contoh kan, kadang bila Allah uji kita sakit contohnya, kita tak tahu darjat kita Allah Ta'ala tinggi, dekat dah, kita tak tahu, tapi kita rasa ya Allah, masa tu kita makin banyak zikir Allah Ta'ala, masa tu kita makin banyak ibadah dengan Allah Ta'ala, waktu tu kita makin banyak akan solat malam, kita makin banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara tak langsung kita makin dekat Allah, makin sayang kita sebenarnya. Lepas tu kita tengok Rasulullah SAW diuji. Kalau kita ikut logik akal lah, Nabi tu kekasih Allah, hebatnya Nabi kasih Allah ni. Patut Nabi makin dapat banyak, peluang-peluang hebat lah, makin dapat ni. Tapi Allah uji Nabi lagi ujian berat-berat. Makin sayang Allah Ta'ala, makin banyak ujian sebenarnya. Tu no. Tapi jangan minta ujian. Jangan minta, ya Allah aku nak sayang, bagi aku sakit. Jangan minta pula. Tak boleh. Tak boleh minta. Kita mengadu Allah Ta'ala. Kita minta agar kita tak mau, kita diuji dengan apa kita tak mampu. Tak mau. Bahkan ulama kata lagi, orang yang rajin tahajud malam akan mendapat keistimewaan yang Allah tak bagi pada orang lain. Dia dapat benda tu. Tak tahulah. Kadang Allah bagi pada dia kasyaf, ilmu laduni sebagainya. Allah bagi dia nampak macam-macam lah. Allah bagi dia rasa jiwa dia sensitif dengan dosa. Orang tak dapat. Orang lain salah dengan perempuan biasa ya. Tapi dia tak boleh, dia rasa bersalah. Kan? Cuba tengok kadang-kadang Allah bagi pada orang macam tu. Kita tengok dalam video-video dalam YouTube ada tentang bagaimana orang-orang yang Allah jaga. Orang lain setengah salam perempuan biasa, Islam juga. Tapi dia, Allah bagi kelebihan dia, rasa bersalah, tak mau. Dia boleh jaga benda tu. Luar biasa. Bukan senang tu kalau kita seorang pemimpin, orang main tangan, kita tak tarik balik. Muslim tak boleh salam. Kita nak rasa bukan senang. Tapi orang macam ni Allah bagi jaga dia. Allah bagi jaga mata dia, boleh tengok, tak tengok benda maksiat. Dia dapat istimewaan. Kan? Allah bagi kat dia rasa luar biasa. Dia bersalah dosa, rasa dosa ni, rasa bersalah ni dengan Allah ni luar biasa. Kita kemungkinan contoh pada orang biasa-biasa, orang awam isap rokok tu biasa ya. Tapi pada dia, ya Allah, dia rasa bersalah sangat-sangat isap rokok ni. Dia rasa bersalah sangat-sangat. Macam tu Allah bagi dia tu. Bila lama-lama dia boleh, kalau sebelum dia isap rokok dia boleh tinggal dengan sebab dia bangun tahajud malam tu. Pasal apa? Pasal dia mula rasa, ya Allah, aku ni hamba-Mu ya Allah. Patutkah aku buat benda yang Kau benci ya Allah? Dia main dalam tu. Dia main hati dia, ya Allah, patutkah aku sebagai hamba-Mu buat benda yang kau benci? Sedangkan hukum isap rokok ni katalah makruh. Makruh itu benda apa dia? Benda yang Kau benci ya Allah. Patutkah aku buat benda yang bagaimana aku akhlak adab aku dengan-Mu ya Allah? Benda aku adab-Mu ya Allah. Aku tak buat benda ya Allah. Aku takkan buat dah ya Allah. Nampak? Allah bagi kesimpulan pada dia rasa macam tu. Pada orang biasa tak ada apa. Biasa ya. Dia bagi macam tu. Maknanya kita nak macam tu lah. Boleh rasa ya Allah, rasa bersalah macam tu. Allah bagi darjat kita ni dengan dosa ni macam orang mukmin. Apa dia? Orang mukmin ni dia rasa dosa macam mana? Rasa macam batu nak mempak kepala, macam rasa gunung nak mempak kepala. Nak rasa macam tu kan senang kan? Tapi Allah bagi. Insya-Allah. Bahkan darjat orang yang rajin tahajud malam ni tinggi si Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan juga dia akan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
Bahkan juga Allah akan mempermudahkan hisab dia nanti di akhirat. Bahkan dia akan mendapat lintas di siratal mustaqim dengan senang, cepat. Ni Allah bagi istimewa lah pada orang tajuk malam ni. Kita ni tuan buat lah. Cuma saya kata tadi, pelan-pelan kita buat. Tambah kita ni tuan-tuan, kalau tak boleh buat banyak-banyak pun kita bangun sebelum subuh tu. Lah ni subuh lambat. Subuh lambat kita bangun 5.30 pun dan lagi buat 2 rakaat. Baca Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Fatihah, baca qul wallah. Lepas tu lagi duduk sampai salah, lepas tu lagi buat witir 1 rakaat, jadilah maqam kita ni. Boleh buat 1 rakaat pun alhamdulillah dah. Lepas tu lagi pergi masjid. Sembahyang di masjid. Kalau kita dekat masjid, sembahyang sunat qabliyah subuh tu di rumah. Boleh buat solat subuh di rumah. Kalau kita nak buat ambil sunnah, tapi kalau rumah kita jauh, buat di masjid, tak apa. Kita ambil masjid. Lepas tu kita dah nampak dah, kita buat qabliyah subuh tu pula lagi hebat dah. Macam kita buat ibadat, macam kita mana dapat dunia segala isinya pula, subhanallah. Sebab tu janjinya Allah Ta'ala ni, Allah tak pernah mungkin janji. Allah la tukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkin janji. Kita selalu mungkin janji Allah Ta'ala. Wa nusbu inna salati wa nusuki wa mahya wa mati rabbil alamin ni kita duk iqrar tiap-tiap kali sembahyang kita, tapi kita selalu lawan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat sikit tentang kelebihan-kelebihan ni tuan. Kita jadi orang yang semangat nak tahajud malam. Mudah-mudahan Allah minta Allah bantu kita untuk dapat kekuatan untuk boleh bangun malam. Saya kata tadi kita ada umur kita lebih dah. Kita tengok kawan-kawan kita ramai yang tak ada dah. Kita kena fikir, aku ni nak balik jumpa Allah Ta'ala, nak duduk makam yang terpuji kah, nak duduk makam yang terkeji kah? Kalau duduk makam terpuji, tinggi si Allah Ta'ala, kena taat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara taatan kita, banyak ibadah malam. Banyak ibadah malam. Kalau tuan-tuan pergi jumpa para ulama-ulama yang hebat-hebat pun, pesan mereka apa dia? Banyak bangun malam. Banyak bangun malam. Macam tu. Sehingga sekadar tu pada malam ni kita akan sambung lagi pengajian kita ni, insya-Allah kita kuliah sekali lagi baru kita masuk tajuk yang B tu. Sebab saya teringat kata kuliah dulu kita tak cerita kelebihan untuk bangun tahajud malam ni. Kita bagi panjang sikit. Mudah-mudahan kita ada kekuatan untuk nak bangun tahajud malam ni. Bila kita tengok macam ni, ada targhib, ada keseronokan untuk kita bangun malam. Insya-Allah. Sehingga sekadar tu pada malam ni yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah silap ni kelemahan yang saya maaf. Wa bihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina ya Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'an imama. Allahumma faqihna fid din وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم من الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. والعصر إن الإنسان